Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Lutfi dan juga rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 8 pada hari ini akan membentangkan sebuah tajuk pembentangan yang diberikan oleh Dr. Lutfi yang berbunyi watak Salma dalam novel menampilkan perbezaan berbanding wanita lain yang sezamannya. Nilaikan secara kritis perwatakan Salma tersebut dalam konteks emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh golongan muda. Dan pembentangan anda mestilah menggunakan contoh-contoh yang tepat dan sesuai daripada teks dalam novel tersebut. Dan ahli kumpulan kami, iaitu ahli kumpulan 8, kami mempunyai 4 ahli iaitu terdiri daripada yang pertama Zuraini Syamira binti Muhammad Zainuddin, yang kedua saya iaitu Nurul Syafiqah binti Saiful Bahri, yang ketiga Nur Najatun Najwa binti Nuriman dan juga akhir sekali Salmiah binti Abdullah. Bagi memulakan pembentangan pada hari ini, saya akan memberikan terlebih dahulu definisi emansipasi. Definisi emansipasi dapat dilihat dalam Kamus Dewan edisi keempat, iaitu emansipasi bermaksud pembebasan daripada perhambaan, iaitu pemberian hak yang sama dalam hukum di mana wanita ini mendapat hak yang sama dengan lelaki. Dan menurut Raden Ajeng Kartini pada tahun 2015, beliau memberitahu bahawasanya emansipasi ini merupakan satu kebebasan dan juga satu penguasaan untuk satu perjuangan dalam membebaskan diri dari penguasaan budaya yang mengikat perempuan daripada semua perkara. Dan emansipasi ini juga dapat dilihat dengan jelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apabila Kamus Besar Bahasa Indonesia merungkaikan bahawasanya emansipasi ini ialah proses pelepasan diri golongan wanita dari kedudukan sosio-ekonomi yang rendah ataupun daripada pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan juga untuk maju. Dan jika dirungkai bahawasanya emansipasi ini ialah satu gerakan iaitu ingin mengangkat martabat wanita ini daripada berada di hierarki yang rendah kembali berada di hierarki yang tinggi dan juga sama tinggi levelnya dengan lelaki. Dan seterusnya saya teruskan pembentangan kepada sahabat saya Najatun Najwa. Seterusnya, dari segi latar belakang karya, novel Ia Salmah telah dihasilkan oleh seorang penulis novel profilik iaitu Ahmad Rashid Talu. Beliau merupakan seorang penulis yang banyak menghasilkan novel yang berunsurkan kebangkitan kepada masyarakat. Selain itu, novel Ia Salmah telah diterbitkan oleh Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia Salmah telah menggambarkan suasana yang berlaku pada tahun 1920-an yang berlatar belakangkan masyarakat di Pulau Pinang. Di dalam novel tersebut, wujud seorang watak iaitu Salmah, iaitu seorang gadis yang berumur 15 tahun namun mempunyai fikiran dan semangat yang tinggi dalam memperjuangkan nasib wanita. Salmah telah mengkritik nasib wanita yang telah dipandang rendah dan dia ingin juga melakukan perubahan agar wanita mendapat hak yang sama dengan lelaki. Baiklah, seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Salmiah. Seterusnya, sinopsis novel Ia Salma. Salma merupakan anak tunggal daripada Encik Husin dan Cik Katun. Kisahnya bermula sewaktu Salma menghadapi kemalangan ketika menaiki beca. Semasa perjalanannya itu, Salma terhempas ke longkang disebabkan sebuah motorkar telah melanggar beca yang dinaiki dari arah belakang. Pada ketika itu, Abu Bakar berada dalam lokasi kejadian melihat keadaan Salma yang tidak sadarkan diri. Selepas itu, Abu Bakar mengambil keputusan untuk membawa Salma ke rumah ayah Nadira, iaitu bakal ayah mentuanya. Setibanya di rumah, Abu Bakar mengarahkan Mak Mina untuk mengubati Salma dengan bantuan Putih dengan mengelap tubuh badan Salma dengan air dan mengarahkan Putih untuk meletakkan botol untuk dihidu oleh Salma. Pada waktu itu juga akhirnya Salma sedarkan diri dan berterima kasih dengan Abu Bakar dan Mak Mina kerana telah membantu dirinya untuk pulih dari kemalangan. Pada hari yang sama, berlaku perselisihan faham antara Salma dan Abu Bakar. Perselisihan faham itu berlaku ketika Abu Bakar ingin bertanya soalan. Belum sempat Abu Bakar bertanya soalan, Salma telah beranggap soalan tersebut boleh menjatuhkan maruahnya. Tetapi Abu Bakar hanya ingin bertanya tentang keadaan Salma dan adakah Salma perlu meminta pertolongan untuk menghubungi ahli keluarganya. Pada waktu itu Salma menangis dan serba salah dengan tindakan yang menuduh Abu Bakar sedemikian rupa.
Ketika kesihatan Salma beransur pulih, dia meminta kebenaran untuk keluar dari rumah tersebut kerana ada urusan penting di luar. Semasa Salma keluar, Encik Malikun, Nadira dan Puan Rahmah terlihat Salma keluar dari rumah tersebut. Pada waktu itu, wujud konflik antara Malikun, Abu Bakar dan Nadira. Encik Malikun berasa marah dan tidak menyangka Abu Bakar sanggup membawa wanita lain masuk ke dalam rumah tersebut tanpa pengetahuannya. Kemarahan Encik Malikun kepada Abu Bakar menyebabkan beliau mengambil keputusan untuk memutuskan tunang antara anaknya, Nadira dan Abu Bakar sekaligus menghalau dari rumah tersebut. Walau bagaimanapun, kehilangan Abu Bakar telah menjadi penyesalan kepada Encik Malikun bahawa Abu Bakar tidak bersalah. Niatnya hanya untuk membantu menyelamatkan Salma dari kemalangan. Encik Malikun, Puan Rahmah, Salma, Nadira, Zainin, Mahmud dan Samsia telah bersatu hati untuk mencari Abu Bakar semula. Akhirnya, berkat kesungguhan mereka, akhirnya Bakar pun ditemui dan hubungannya dengan Nadira kembali seperti biasa. Selain itu, novel ini juga ada menyentuh tentang perwatakan Salma, kisah percintaan Salma, krisis hidupnya. Novel ini telah menggambarkan Salma sebagai seorang yang berpendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Salma menyebabkan dia berupaya untuk memberi 10 pandangan sebab punca manusia itu sukar untuk maju dalam kehidupan. Selain itu, dalam novel ini juga telah menceritakan tentang kisah antara Salma dan Zainin. Cinta mereka berputik sewaktu hendak membeli anggur di gerai tepi jalan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Salmiah. Jika anda sudah mengetahui tentang novelnya, sudahkah anda mengetahui siapakah pengarangnya? Baiklah, di sini saya akan meneruskan pembentangan dengan menyatakan biografi pengarang. Ahmad bin Muhammad Rashid Tallu atau lebih dikenali dengan nama penanya iaitu Ahmad Rashid Tallu telah dilahirkan pada 1889 dan telah meninggal dunia pada 1939 dalam usianya yang berumur 50 tahun. Beliau merupakan novelis pertama yang menggunakan latar belakang tanah Melayu dan juga watak bangsa Melayu dalam karya. Karya sulung beliau yang telah dihasilkan pada 1927 yang bertajuk Kawan Benar telah menjadi perintis kepada novelis-novelis selepasnya untuk mengangkat martabat bangsa dan juga kaum Melayu. Sepanjang hayatnya, Ahmad Rashid Tallu telah menghasilkan 9 buah novel dan antaranya ialah Ia Salmah dan juga Siapa Jahat. Beliau selayaknya digelar perintis novel-novel Melayu asli. Hal ini kerana beliau telah banyak mengeluarkan perwatakan, suasana dan juga persoalan yang bersifat tempatan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan tentang perbandingan watak Salmah dan juga watak lain dengan wanita lain dalam novel beserta contoh. Seperti yang kita ketahui, Salmah merupakan seorang gadis moden yang berbeza dengan wanita sezamannya. Antara perbezaan yang dapat dilihat adalah dari segi berpakaian. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada muka surat 49 dalam novel Ia Salmah di mana menceritakan Salmah memakai kain sutera panjang atas kepalanya, sedangkan wanita sezamannya hanya menjadikan kain sarung sebagai kelubung. Pemakaian Salmah yang lebih moden itu telah menyebabkan dirinya dikecam seperti yang kita dapat lihat pada muka surat 87, di mana 2 orang lelaki telah mencela terhadap pemakaian Salmah dengan mengatakan sedikit masa lagi, pemakaian Salmah akan lebih mendedahkan tubuhnya hanya kerana pemakaian Salmah yang lebih moden dan juga mukanya tidak bertudung lagi, serta pakaiannya diubah kepada aturan Shanghai. Walaupun Salmah mendapat tentangan hebat, namun Salmah tetap dengan cara pemakaiannya dan tidak mengongkong dirinya dari segi pemakaian. Pembentangan ini akan diteruskan oleh pembentang seterusnya. Dipersilakan Saudari Syafiqah.
Dan seterusnya ialah perbezaan watak Salmah dengan wanita-wanita lain dalam novel Ia Salmah dapat dilihat melalui perbezaan pendidikan, di mana dapat dilihat dengan jelas apabila Salmah ini mendapat pendidikan Inggeris yang sangat baik walaupun beliau diberhentikan belajar ketika masih tahun ke-8 oleh neneknya. Beliau mendapat pendidikan yang lebih tinggi berbanding gadis sezaman yang lebih terhad dengan pendidikan. Hari ini jelas apabila Salmah yang pada waktu itu merupakan gadis yang berumur 15 tahun merupakan pelajar lulusan Junior Cambridge, di mana Junior Cambridge yang merupakan salah satu sekolah yang dihormati yang berada di luar negara, dan bukan semua orang dapat melanjutkan pelajaran di sana. Dan disebabkan oleh lulusan di Junior Cambridge itulah Salmah telah mahir dalam segala bidang pengetahuan termasuk perdagangan, yang merupakan satu kemahiran yang sukar untuk didapati terutama sekali oleh golongan wanita pada zaman tersebut. Dan disebabkan oleh pendidikan itulah Salmah sedikit berbeza apabila beliau lebih berfikiran terbuka dan juga tidak mudah ditindas sebagaimana yang dihadapi oleh wanita-wanita lain yang berada pada zamannya itu. Dan seterusnya saya teruskan pembentangan ini pada sahabat saya yang seterusnya. Watak Salmah dalam Ia Salmah merupakan seorang wanita yang sangat lantang dalam menyuarakan pendapat. Salmah akan bertegas untuk membangkang ataupun menepis jika ada sesuatu pendapat yang bertentangan dengannya. Keberanian dan keyakinan Salmah yang berani menyatakan hujah telah didapati dan diimitasi daripada pendidikan barat yang telah diterima olehnya sewaktu beliau belajar di Junior Cambridge. Bukti keberanian Salmah dalam kelantangan dalam bersuara dan mempertahankan pendapat beliau dapat dilihat melalui muka surat 156 melalui novel Ia Salmah. Ya Allah, hapuskan dan lenyapkan khayal-khayal yang semacam itu daripada serata-rata hati sekalian hamba-Mu. Amin. Dalam konteks wanita lain, dalam novel Ia Salmah, mereka terikat dengan adat dan budaya di mana kedudukan lelaki lebih tinggi dan wajar dihormati. Disebabkan keadaan ini, wanita ataupun para wanita langsung tidak diberikan peluang untuk menyuarakan sebarang pendapat. Dan hal ini secara tidak langsung, situasi tersebut telah menunjukkan perbezaan yang cukup ketara antara Salmah dan wanita lain dalam novel Ia Salmah. Baiklah, seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Salmiah. Seterusnya, Salma mempunyai kepimpinan yang baik jika dibandingkan dengan wanita lain dalam novel tersebut. Kepimpinan bermaksud keupayaan seseorang untuk memimpin. Antaranya ialah melalui teladan. Pemimpin adalah model kepada orang yang dipimpinnya. Segala perbuatan dan tindakan memberi perhatian masyarakat. Kepimpinan Salma yang baik dilihat sewaktu menguruskan pencarian Abu Bakar. Salma seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik, yaitu Salma dipercayai oleh keluarga angkatnya dan dalam menyelesaikan masalah yang berlaku. Buktinya boleh dilihat dalam muka surat 86, di mana Nadira percaya bahawa Salma lah yang dapat menghubungkan semula silaturahim antara keluarga Encik Malikun dan Abu Bakar. Kepimpinan Salma yang baik sehingga dia diambil sebagai anak angkat oleh keluarga Encik Malikun. Oleh itu, kepimpinan Salma melambangkan ciri-ciri wanita yang moden. Keadaan ini berbeza dengan perwatakan lain dalam novel tersebut. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan perwatakan Salmah dalam konteks emansipasi beserta contoh. Pada abad 20, banyak penulisan dan karya yang telah memfokuskan kepada mengangkat martabat wanita dalam menyamaratakan hak-hak dan emansipasi wanita. Dalam konteks novel Ia Salmah, antara emansipasi yang diperjuangkan ialah hak bersuara. Hak bersuara merupakan hak yang patut diperolehi oleh semua pihak, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Pada awal abad 20, suara dan pendapat wanita langsung tidak dipandang sama sekali. Mereka dianggap tiada nilai dan pandangan mereka tidak boleh didengar. Sikap berani Salmah dapat dilihat apabila beliau dengan berani melontarkan kemahuan dan hasrat dirinya walaupun beliau yakin ramai yang akan menentang apa yang ingin disuarakan. Contoh keberanian Salmah yang berani dalam melontarkan pendapat dapat dilihat melalui muka surat 142 dalam novel Ia Salmah. Lebih dahulu, saya minta maaf jika ada yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan kelak, dan sekiranya jika ada pula silap dengan kehendak atau kemahuan tuan-tuan sekalian, haraplah pula saya tolong
tegur serta beri pula keterangan dengan dalil yang putus, dan jika tidak begitu, sekali-sekali saya tidak terima larangan tuan-tuan itu. Adalah saya yang hendak perkatakan ini. Setiap soalan yang dilontarkan oleh lelaki, Salmah dengan yakin dan berani memidas kembali soalan tersebut dengan fakta-fakta yang betul, yang menyebabkan golongan lelaki pada waktu itu segan dan malu dengan pengetahuan dan tahap pemikiran Salmah. Melalui keadaan ini, perwatakan Salmah secara tidak langsung dapat menaikkan semangat wanita lain untuk menjadi sepertinya. Seterusnya, saya serahkan pembatangan ini kepada saudari Nurul Syafiqah. Dan seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai emansipasi wanita yang dapat dilihat dalam diri Salmah dalam novel Iyaka Salmah. Dan emansipasi wanita dapat dilihat melalui hak pendidikan, di mana emansipasi wanita dalam diri Salmah itu dapat kita tengok dalam novel melalui pendidikan yang diterima oleh Salmah. Dapat dilihat melalui apa yang diperkatakan oleh Ahmad Rashid Talu, bahawasanya beliau telah menonjolkan hak pendidikan kepada wanita melalui didikan dan juga tahap pendidikan yang diterima oleh Salmah. Dan melalui pendidikan yang telah diterima oleh beliau, Salmah telah dibentuk menjadi seorang wanita yang mempunyai pemikiran yang kehadapan dan menginginkan satu perubahan yang baik kepada masyarakat di sekelilingnya, dan menginginkan perubahan yang akan membuatkan masyarakatnya kehadapan berbanding dengan masyarakat yang lain. Dan hari ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Robiah Sidin pada tahun 1994 apabila beliau mengatakan bahawasanya pendidikan membentuk identiti negara. Semangat megah, cita akan negara merapatkan jurang perkauman selaras dengan ideologi wawasan unggul negara. Dan Suhaimi Abdul Aziz pada tahun 2003 juga mengatakan bahawasanya pendidikan memainkan peranan dalam mengangkat martabat wanita yang menginginkan kemajuan. Dan emansipasi dalam diri Salmah ini dapat kita lihat melalui dengan adanya pendidikan dalam diri Salmah ini telah membuatkan diri Salmah ini bersemangat untuk memajukan bangsanya sendiri. Dan hal ini dapat dilihat pada muka surat 153 apabila ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Salmah itu telah digunakan dengan sebaiknya untuk beliau berkhutbah kepada masyarakat Melayu pada zaman tersebut di kampung sebelah mengenai Malay Reserve. Dan ini menunjukkan bahawasanya dengan adanya pendidikan telah membuatkan semangat yang ada dalam diri Salmah ini berkobar-kobar dan tidak ingin masyarakatnya selalu ditindas. Dan hari ini juga dapat dilihat pada muka surat 148 apabila petikan yang berbunyi, saya tak mengata pada tempat pelajaran ayah, saya bertanya khabar pasal mereka yang tidak mahu belajar dan tiada mahu mengikut yang hak yang menyebabkan kita tidak boleh maju. Dan ini menunjukkan bahawasanya Salmah menginginkan kemajuan yang berlipat kali ganda dalam masyarakat dengan belajar, dan Salmah inginkan masyarakat khususnya wanita pada zaman tersebut untuk turut sama menjadikan pendidikan ini satu teras yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dan melalui inilah dapat dilihat adanya emansipasi dan juga gerakan yang menginginkan Salmah ini untuk mengangkat wanita untuk turut sama mempunyai pendidikan yang luar biasa sebagaimana yang diterimanya selaku lulusan daripada Junior Cambridge. Dan seterusnya saya teruskan pembentangan kepada sahabat saya Zuraini Syamira. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Syafiqah. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan poin seterusnya, iaitu hak kebebasan dari prasangka buruk. Prasangka merupakan kecenderungan yang bersifat perasaan dan juga pandangan terhadap orang, sama ada ianya respon negatif ataupun positif. Lumrah dunia, masyarakat sering mempunyai moral negatif dan juga prasangka buruk terhadap wanita, menyebabkan wanita berada dalam keadaan terkongkong dan menyukarkan mereka untuk turut serta dalam pembangunan negara. Pandangan serong akan diberikan kepada wanita jika pakaian mereka tidak menyerupai bangsa, seperti yang telah terjadi kepada Salmah. Namun, kerana perwatakan Salmah yang tegas telah menyebabkan dirinya tetap mempertahankan haknya dalam berpakaian dan juga telah mengajak wanita lain untuk turut serta dalam perubahan dari segi pakaiannya. Kerana ketegasan Salmah, akhirnya imej Salmah telah diterima baik dalam kalangan masyarakat. Dalam sistem masyarakat tertutup dan mengamalkan adat resam yang tebal, ruang untuk bercinta tentunya terhad. Wanita sebelum ini dilarang untuk bergerak bebas, apatah lagi diberi hak untuk bercinta. Walau bagaimanapun berdasarkan novel Iyaka Salmah, watak Salmah digambarkan oleh pengarang sebagai seorang yang berani untuk jatuh cinta dengan Zainin.
yang dituminya di pasar buah. Keadaan ini boleh dilihat dalam novel Iyaka Salma pada halaman 265. Diceritakan bagaimana Salma menaruh perasaan dengan Zainin. Dalam hal ini, pengarang telah menggunakan watak Salma sebagai tanda protes terhadap amalan tradisi masyarakat Melayu yang terlalu mengongkong anak perempuan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari Salmiah. Selaku pembentang terakhir, saya akan meneruskan dengan kesimpulan. Kesimpulannya, penulis telah memperlihatkan penceritaan novel yang syarat dengan perjuangan emansipasi wanita. Dalam novel ini, penulis telah berjaya mengetengahkan ketokohan dan juga kejayaan wanita melalui perwatakan dalam novel, sekaligus mengangkat imej wanita yang selalu dipandang rendah. Cadangan saya, pengarang novel khususnya pengarang-pengarang bahasa seharusnya menghasilkan novel yang boleh menyuntik semangat juang yang tinggi. Hal ini kerana ianya mampu menghakis imej yang biasa dilukiskan pada kaum wanita sebagai insan yang negatif. Dengan ini, berakhirlah sudah pembentangan dari kumpulan kami. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Lutfi kerana sudi meluangkan masa mendengar pembentangan kami. Saya sudahi dengan serangkap pantun dari Kedah ke Pekansari. Beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.